Right. Testing. Check sound. 1, Dan. 2, 3. Nice, eh? Okey, dah Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Daddy Hood ataupun Nur Edi bin Nursal. Hari ini nak membawa kepada anda episod 4 Borak Santai yang dibawakan khas oleh Johor Youth Hub. Dia anak syarikat IRDA ataupun satu produk, bukan anak syarikat sebenarnya. Produk keluaran IRDA, Iskandar Regional Development Authorities. So Borak Santai ni membincangkan perihal ataupun isu-isu remaja yang berada di Johor ni untuk kita jadikan aspirasi dan juga inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. So hari ni saya membawakan anda Cabi atau nama betul apa? Zulkifli Ma'ruf. Ya, betul. Atau nama kalau kat JB ni orang kenal dengan Cabi harus direjam. Ke masih panggil lagi? Masih panggil lagi. Cabi harus direjam. Kalau kau ada kopi kat Zeus, dia akan tulis nama penuh tu. Cabi harus direjam. Dia ikut nama Facebook lah. Itu memang mengikut lah. Mengikut lah. Itu nama pena kan. Daripada dulu lah pakai nama tu. Daripada dulu Daripada nama tu. So Cabi ni antara orang paling awal melopori apa orang kata gig ekonomi. Kan diorang aku rasa macam baru je tahu pasal gig ekonomi ni 2020 2022 kan, since COVID baru diorang tahu pasal gig ekonomi. Tapi Cabi ni dah involve dalam gig ekonomi seawal tahun 2010. Early lah. Betul tak? Lebih kurang zaman-zaman kahwin lu. Zaman-zaman kita ambil gambar dulu. Ya, Minda, Jasmine and Son. Sekarang buat Bike Daily Bike Daily dengan sebelum ke Bike Daily apa yang kau buat? Sebelum Bike Daily aku fokus dengan satu company fotongan video, Sidekick Project. Sampai sekarang ada lagi company tu. Okey. So orang yang memang faham tentang gig ekonomi, inilah dia. Kan, gig ekonomi ni kalau orang tak tahu dia ialah, kalau dulu kita bukan panggil gig ekonomi, Cap. Kita dulu apa? Self-employed. Ya, kalau gig ni kan. Gig ni lain lah. Gig ni kena ada mosh lah. Kena pergi gig. Kena bergigit lah. Lagu Mas Dor boleh mosh. Tengok keadaan lah. Kalau ada distort boleh. Kalau tak ada jangan buat hal. Mawi kena distort lah. Kena ada distort. Mawi kena distort. So aku nak tanya kau sikit lah. Right. Kan lagi selesa self-employed atau gig ekonomi? Boleh kata macam tu lah. Sebab dia lagi bebas. Lepas tu kau boleh arrange time kau sendiri. Tapi kau kena berdisiplin lah. Disiplin tu is the key lah. Is the key lah. Disiplin dan jangan bangun lambat lah. Tu je. Bangun lambat out. Dengan mood semua out. Ya. Itulah kan. So macam kau sendiri memang meletakkan self-employed ni ialah satu perniagaan. Satu sumber kewangan yang the main source lah of income. Yang di mana disiplin ialah segala-galanya bagi orang yang dalam industri gig ekonomi ni lah. Ya, betul. Sebab? Dan satunya sebab dia lah. Sebab tapi sebelum tu Jabi, kau kena kenalkan diri dulu. Lupa Kenalkan diri dulu. Okay. Orang dah tak kenal kau. Nama aku Cabi. Cabi Abdul Rejam. Okay, aku founder of Bike Daily. Bike Daily sebuah komuniti berbasikal lah yang encourage orang untuk menjadikan basikal sebagai budaya. Then another side is aku ada buat sekarang ni lah aku buat bengkel untuk servis basikal. Aku tak jual basikal tapi aku servis dan memulihara basikal. Macam tu. Jadi kau even kau ada problem tentang basikal ataupun cara nak berbasikal, nak semangat ke apa benda, kau boleh datang kat bengkel. Aku boleh bagi kata-kata semangat sekali. Kau bukan saja buat basikal, bukan. Kau bagi semangat basikal. Bagi semangat. Sebenarnya buat basikal tu nombor 2. Nombor 1 adalah aku nak orang naik basikal lah. Macam itu. Okey, macam aku beli basikal. Aku banyak basikal aku beli. Tahu? Aku tahu aku tengok. Tapi kenapa aku tak ada semangat nak main basikal ni? Sebab semangat kau mungkin tak mungkin aku tak ada lah. Aku belum bagi kau kata semangat tu. Betul. Kalau kau tahu kenapa perlu kita berbasikal, aku rasa semua orang akan naik basikal. Oh ya? Macam tu. Sebenarnya kepentingan dia kat dalam kehidupan kau. Maknanya kau menggunakan basikal sebagai bisnes utama kau sekarang dan menjadikan self-employed atau gig ekonomi ni dalam industri basikal sendiri lah. Aku boleh kata macam itulah. Boleh kata sekarang life aku adalah basikal.
Jadi aku cuba untuk sustain life aku dengan benda yang aku suka tu lah. Basikal tu lah. Okay. And the same time aku nak menyampaikan dakwah berbasikal tu. So, inilah dia orang yang paling baik dalam bercerita tentang gig ekonomi. Sebab apa? Sebab Chabi ni daripada 2010 dia pernah deal online dengan klien secara direct, lepas tu close deal, dia punya selepas apa? Sampai kita close product lah. Sampai dah handover produk lah kan. product So apa cabaran menjadi seorang bukan pelopor apa cabaran menjadi seorang gig ekonomi itu sendiri? Cabaran Customer lagi ke, tak bayar ke, macam dah ambil itu gambar. itu biasa. Cabaran dia untuk sustain lah aku. Dalam satu industri tu macam tu, kalau contoh macam sebelum ni aku ceburi dalam bidang fotografi dan video, cabaran aku adalah untuk sustain dalam bidang tu, untuk kekal relevan. Maksudnya kita tak boleh terlalu selesa dalam satu, contoh kita dah rasa kita dah power ambil gambar, tapi sebenarnya Ada lagi power. ada lagi power. Jadi so kita tak boleh stop belajar. Zaman tu siapa yang power pada kau? Zaman tu Trisno Quatris. Trisno Quatris. Trisno, Ude, Ismail. Itu antara orang-orang yang ni orang lah. awal lah. Orang-orang awal. Kita mesti kenalnya lah. Pakai di 70S pun gambar meletup. Siapa lagi Ada jap. Saifunang. Saya punang. Tu orang-orang lama gig ekonomi juga, betul? Betul. Ataupun Jimbo Tiram. Jimbo Tiram orang lama dekat Johor Bahru. Betul. Orang Minda tu. Menguruskan secara online, self-employed, tanpa ada corporate company. Semua banyak deliver semua sendiri. Betul. Macam sekarang banyak orang panggil gig ekonomi ni relate dengan Grab, bawa e-hailing dan sebagainya. Tapi macam kita dulu tak, yang mungkin persepsi tu yang sekarang punya version lah. Betul. Kalau yang dulu pada aku, gig ekonomi ni adalah orang yang boleh self-employed lah. Dia punya ayat yang paling benda yang paling terma, yang paling terma dia self-employed lah. Sekarang terma ni yang paling real ialah self-employed lah. Maksudnya kau buat benda tu semua sendirilah. Daripada mula sampai habis. Dan aku tak nafikan benda tu semua. Sebenarnya aku belajar macam mana cara nak jadi self-employed tu daripada konsep hak kopang. Daripada konsep DIY hak kopang. Di mana untuk pengetahuan semua, DIY hak kopang ni macam satu orang kata boleh kata kita minat kepada salah satu benda macam muzik, dan kita diajar untuk lakukan perkara tu sendiri. Daripada A sampai Z. Penghasilan tu sendiri. DIY, do it yourself. So konsep tu daripada hak kopang punya scene lah, orang kata kan. So dari situ kita diterapkan, dan aku punya mindset aku semua berfikir secara semua benda kita boleh buat sendiri sebenarnya. Keputusan semua atas. Dan risiko ataupun perkara, contoh benda-benda yang kita tak dapat, itulah dia punya pelajaran dia. Okay. So, kenalah dengan perkataan gig tu sendiri. Hak kopang, gig kan relate kan? Nampak tak? So daripada muzik jugalah kan. Maknanya dalam kehidupan kau ni semua perkara boleh direlate. Bukan dalam kehidupan semua perkara. Maksudku dalam life aku ni ada yang benda-benda yang sepatutnya kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Okay. Sebab generasi termasuklah ekonomi termasuk ekonomi. Sebab generasi sekarang punya generation, kita dah kurang orang kata kebolehan tangan. Oh ya ke? Ya. Orang sekarang punya generation, kalau kita perasan orang budak-budak yang baru, so bukan budak baru lah, maksudnya remaja sekarang, kebolehan tangan dia kurang sikit daripada kita yang dulu. Bukan cakap zaman kita ni, sebab zaman kita lagi banyak DIY tu. Even kita nak bermain pun dulu kita bermain secara tangan. Fizikal. Kita main guli, main gasing, apa benda. Sekarang kita game kan. So Tangan juga, tapi kebolehan tangan kita tak capai ke tahap optimum. Amali tu kurang lah. Main bola game. Bukan main bola di padang. Lain lah. Main basikal game. Basikal dekat dalam skrin. Simulator. Simulator. Berbeza. Kau main basikal pakai trainer dengan kau main basikal dekat luar. Tapi pendapat kau lah, adakah gig ekonomi ni satu cabang ekonomi yang bagus untuk di-explore lah anak-anak muda, ataupun sebenarnya better kerja kerajaan je? No. Pada aku kita tak boleh terlalu bergantung dan selesa dengan comfort, dengan benda yang comfort, benda yang contoh macam sebagai contoh kerja kerajaan yang orang anggap kerja kerajaan ni relax and everything. Tapi memang betul, tapi ada satu part kau tak dapat kaji kebolehan diri sendiri. Setiap manusia dia ada kebolehan dia tau. Yang kadang-kadang kalau kita buat benda yang sama, kita tak nampak
macam mana dah dapatkan, macam mana kebolehan kita tu nak keluar kalau kita tak cuba benda baru. Betul. Contoh aku bagi contoh diri aku. Aku tak pernah minat pun basikal. Betul. Tak pernah pegang pun sepanah. Kau kenal aku, kau tahu lah aku bukan mak sepanah kan. Tapi betul aku belajar benda tu dan aku rasa benda ni kena ada hand feel. Maksudnya semua orang boleh belajar repair. Betul. Tapi kalau dia tak ada passion, dia tak ada feel, dia just buat je lah. Tapi dia sama je macam aku dulu. Aku tak suka main game. Dulu aku macam asal kau nak kena lepak mamak main game. Tapi sebenarnya inilah sumber rezeki juga. Is part of aku. Sebab kau berani untuk menceburi benda tu. Kalau tak berani kau just kerja kerajaan lagi best lah. Kau kan kerja kerajaan macam dulu-dulu. Betul. So pada kau gig ekonomi ni satu perkara yang patut kita explore, patut kita tengok kemampuan. Sebab yelah macam kau sendiri pernah tak kau terfikir yang kau akan menggig ekonomikan industri basikal tu sendiri? Aku tak pernah terfikir benda. Sebab orang order online kan, Cap, Inari nak booking nak servis basikal. Cap, Inari nak dapatkan semangat boleh tak booking semangat gitu kan. Daripada aku, semua orang patut menceburi lah. Lagi-lagi kepada anak muda sekarang. Sebab ni part of teknologi kan yang dah mula kita kena gunakan. Kita kena gunakan semua source yang ada yang sekarang lah. Untuk kita ni. Nampak macam dah nampak macam dah lost kan? Nampak. Sebab soalan kau panjang sangat jadi kalau kau pendek kan aku boleh elaborate. Aku akan pendekkan soalan kau panjang sebab dengan kan ni aku dah tak pakai prompter ke tak pakai. Aku pun dah tak tahu apa tajuk yang sesuai kan. Sebab aku lebih kepada yalah kita dah macam di Borak Santai ni kita lebih nak bagi aspirasi kepada anak-anak muda luar sana. Sebab rata-rata sekarang ni diorang ada yang tak nak lah, tak cool lah benda ni. Kalau benda ni kurang gig ekonomi ni satu benda yang tidak menjamin lah kan. Macam kau sendiri daripada 2010 kau mengamalkan gig ekonomi itu sendiri. Sampai ke hari ni. Adakah kehidupan kau tiada jaminan ataupun aku rasa semua kehidupan tak ada jaminan. Kita sendiri tak ada jaminan kan. Kita sekarang tengah hurang-hurang dengan kau, tak bila tentu balik esok aku ada lagi kan. Kita tak tahu kan. Jadi pada aku benda ni kalau kita terlalu fikirkan sangat apa yang berlaku akan datang, everything tak akan jadi. Sebab kita akan nak selamat dengan cara kita bekerja dengan orang lah. Sebab kita rasa selamat. Mana safe zone terbaik lah. Tapi macam untuk aku, sebab aku dah berfikir yang aku bukan nak menolak sistem, tapi aku tak terlalu nak ikut sangat sistem. Sistem yang telah diaturkan. Sebagai contoh, kau belajar pandai-pandai naik universiti, kau jadi sekian. Aku rasa bukan macam itu. Kehidupan kita ni lagi excitement. Lebih excitement kalau kita create sendiri lah. Yes, kita cari kita punya masa sendiri, kita cari kita punya comfort zone sendiri, kita cari kita punya matlamat sendirilah. Pada aku benda tu lagi fun lah. Tapi disiplin, komitmen tu penting lah. Disiplin komitmen penting. Disiplin ke laut tu normal lah. Disiplin komitmen bangun pagi. Bangun pagi. Bangun subuh lah. Bangun subuh lah. Terlajak subuh, ganti. Jangan lupa. Macam nasihat kau lah. Sebab sekarang ni anak-anak muda sekarang ni diorang ni perlu dipupuk dengan sedikit nasihat. Macam kau juga cakap kan, nak main basikal ni kena ada semangat. Same goes to gig ekonomi. Kau dah go through gig ekonomi ni lebih daripada 10 tahun. Aku rasa lebih 10 tahun. So nasihat kau macam customer nak deal dengan customer macam mana, nak close deal tu macam mana, nak berurusan dengan customer yang against dengan kita punya price tag tu macam mana. Jangan lost dulu. Okey, pada aku nasihat aku tak pandai sangat nak bagi nasihat lah, tapi based on kau punya experience lah. Based on aku punya experience, nasihat aku kepada anak muda lah yang nak menceburi gig ekonomi ni, pada aku kita sebelum kita buat sesuatu tu kita kena ada vision dengan mission. Niat lah senang cakap kan. Niat kita untuk melakukan sesuatu tu. Kalau niat kita sekadar untuk duit, sebagainya tu, duit lah yang kita dapat. Kebahagiaan, masa, kemungkinan kita tak dapat. Betul. Sebab itulah yang kita cari. Tapi bila kita cuba untuk menyelesaikan satu masalah orang lain atau kita memudahkan kerja orang lain, sebagai contoh macam kerja aku, memudahkan kerja orang lain. Orang lain tak payah nak pening kepala pasal basikal sebab aku boleh uruskan kau punya basikal. Betul. Dan kalau niat kau tu baik, insya-Allah kau akan dapat benda yang kau tak expect pun. Pengalaman, masa, benda pada aku untuk berjaya ni bukan duit je. Duit ni satu part.
Dia satu cabang lah. Satu cabang, satu benda lah sebenarnya cakap. Tapi sebenarnya kejayaan tu penuh lah, Kejayaan dynamic tu lah. meluas. Oh, okey. Ada orang rasa berjaya kalau dia dapat keluar makan dengan anak dia meramai. Betul. Ada orang rasa bahagia bila dapat keluar kereta baru. Betul. So konsep tu lah. Konsep berjaya tu tidak niche pada satu-satu perkara. Yes, konsep kejayaan pada aku setiap orang lain-lain lah. So gig ekonomi ni pun ada kejayaan dalam gig ekonomi Akan tu ada. Yang penting niat. Niat kau okey. baik, kau akan jumpa cara macam mana kau nak hadapi benda yang kau ceburi tu. Betul-betul steady lah Steady nampak aku punya jawapan nampak steady Nampak intellectual educator. Itulah ya. Tapi kalau yang tak kenal mungkin diorang tak tahu. Kau antara orang lama dalam scene di Johor Bahru ni sendiri. So macam mana pendapat kau gig ekonomi di Johor Bahru? Adakah dia pesat membangun seperti gig ekonomi di negeri-negeri lain ni? KL Aku terutamanya? tak boleh nak compare Johor dengan negeri lain lah, sebab Johor dia still Johor. So dari konteks gig ekonomi tu kat Johor ni kita masih orang kata kurang lah player yang berani untuk keluar, untuk menjadi diri sendiri, untuk berdikari, untuk orang kata masukkan diri dalam kancah gig ekonomi tu. Mungkin sebab kekurangan exposure, source ataupun macam mungkin kita ada IRDA hub yang selalu orang kata promo dan juga membantulah orang kata youth ni untuk keluarkan produk-produk orang, meniaga sendiri. Actually every year dia encourage untuk orang buat sesuatu. Even aku pernah jadi one of the jury dekat IRDA untuk sebahagian projek lah. Dan aku rasa ni antara badan-badan yang keep encourage untuk sebab Johor ni culture. Aku jumpa culture. Aku borak dengan Yus, dia cakap Johor ni kena culture. Macam tu. Oh, ya. Johor ni kena hip lah sebenarnya. Sebenarnya Johor kena hip. Betul. Kalau gig macam tu kan, kau cerita pasal gig ekonomi ni, benda ni hip. Dia akan cepat. Okey. Untuk hipkan tu je. Sebab Betul, bila Johor lah, kau tahulah bila power sangat orang Johor nak pergi KL. Dia tak stay kat Johor. Betul. Ada apa kan? Macam kena kat aku. Macam kena kan? Macam kena. Tapi endingnya kita balik juga Tapi gig ekonomi tu sendiri tidaklah satu perkara yang pada kau akan still boleh sustain, betul? Sebab kau 10 tahun dalam gig ekonomi ni. Boleh. Kau self employed ni 10 tahun. Kau sendiri yang deal dengan customer, kau sendiri yang deliver barang tu, kau sendiri yang close deal, account sendiri kau juga yang handle. So maknanya is a sustainable industry jugalah. Sebenarnya, yes. Yang penting kau kena ada, itulah macam aku cakap tadi, kita kena keep belajar lah. Yang menariknya bila kau ke arah gig ekonomi self-employed ni, yang menariknya kau banyak belajar benda baru lah. Dan don't stop, jangan stop belajar lah. Tak boleh cakap bahasa Inggeris, tak kisah. Don't stop. Jangan berhenti untuk belajar Explore, lah. jangan berhenti explore. Kehidupan ni ialah untuk kita explore. Seberapa banyak kehidupan yang kita ni indah walaupun huru-hara, tapi dia still indah sebenarnya. Alright. So, Cap, kita masa memang mencemburui antara aku dan kau. Okay, kan? right. Kita pun satu segmen ni dalam sekitar 20-30 minit. Mungkin kau ada kata-kata terakhir untuk anak-anak muda di luar sana yang boleh bagi diorang semangat lah kan. Selain berbasikal, gig ekonomi, mungkin ada semangat-semangat lain yang kau nak sematkan dalam diri diorang. Oh lama kata-kata semangat aku pun kadang-kadang lost dengan kata-kata semangat ni sebab banyak sangat kata semangat yang telah aku. So aku rasa kepada yang baru ingin cuba jejak kaki dekat dalam gig ekonomi ni, teruskan dan jangan berhenti untuk belajar benda baru dan keep going, sebab dalam dunia ni kalau kita tak create, orang lain akan create. Kalau kita ada idea sekalipun, itu bukan idea kita sebenarnya. Itu idea semua orang. Cuma nak merealisasikan je. Jadilah seorang yang merealisasikan idea. Okey. Kalau macam aku pula, kalau kita tak mampu ambil peluang, kita create peluang tu. Yes. Exactly. Macam kau ada peluang untuk buat basikal, buka kedai basikal. So kau buat peluang tu. Buat dulu. Buat dulu. Kan? Jadi tak jadi nombor 2 nombor 3. Itu nombor baru kita create macam mana cara kita punya flow kerja. Yang penting disiplin, bangun pagi, komitmen. Ada last. Ikhlas. Ikhlas Ikhlas. Konsepnya ikhlas. Kalau kau ikhlas, anything can happen. Dia macam relate lah dengan band yang akan perform sekejap lagi. Apa nama band tu Ikhlas. Yang Ikhlas. Yang Favorite band aku tu. So kejap lagi kita akan bersama band Yang Ikhlas. Dia nak perform dia punya material terbaru ataupun material yang ada. So semoga saudara Zulkifli Ma'ruf ataupun Cabi Harus Direjam ni mampu membuka mata korang kat luar sana untuk bagi korang
inspirasi ataupun cara korang berfikir di luar kotak sikit, macam mana korang nak sustain dalam gig ekonomi Cap Ini sahabat lama saya ni. Kan. InsyaAllah kita ada masa, kita boleh jumpa di lain waktu dan di lain masa Cap. InsyaAllah. Kena aku akan berbasikal. Kau confirm ya kan? Confirm. Sebab aku dah plan. Okay. Selain basikal, aku rasa aku punya retirement program ialah basking. Basking Aku rasa kau start basikal dulu. Okey, insyaAllah jumpa next time. Nanti next time insyaAllah kita akan bersama Yang Ikhlas dalam segmen akan datang. Aku adalah aku yang ku bawa ke penghujung dunia. Aku ada satu yang ku jaga sepenuh suara demi hidup yang tak utuh, jangan hanyut, jangan kelabu, demi hasratku padamu, moga terus di duniamu. Kamu sayang tubuh cantik, nanti ada masa aku hadir. Sayangku berputih, moga tiada rasa kau terpingkir. Dengarkan aku, lagu ku tulis untukmu. Aku, lagu ku tulis untukmu. Demi hidup yang tak utuh, jangan hanyut, jangan kelabu, demi hasratku padamu, moga terus di duniamu. Kamu sayang tubuh cantik, nanti ada masa aku hadir. Sayangku berputih, moga tiada rasa kau terpingkir. Dengarkan aku, lagu ku tulis untukmu. Aku, lagu ku tulis untukmu. Okey, hai. Macam mana, apa khabar semua? Assalamualaikum, kembali bersama saya Daddy Hood aka Nur Edi bin Nursal. Tadi macam mana performance Yang Ikhlas tu, baik tak? Yang mana? Yang Ikhlas. Yang Ikhlas. Memang terbaik. Memang baik. So, ni adalah merupakan episod keempat ataupun episod terakhir bagi Borak Santai. Borak Santai ni Kasha, Okey, santai. Sebelum aku kenalkan kau, bagi aku pass kau kamera, so aku akan bagi tahu, explain sikit. Borak Santai ni adalah rancangan di mana kita nak membincangkan macam mana sosioekonomi remaja ataupun golongan-golongan youth di luar sana, dan sejajar dengan apa yang
Hub. Terapkanlah. Hub ni satu produk daripada IRDA. Daripada? IRDA, Iskandar IRDA, Regional Iskandar. Development Authority. So, bersama saya, the one and only Kerambit Syndicate. Inilah dia, Kasha. Akasha Ahmad Shah Rashah Muhammad Shah. Akasha Muhammad Shah. Seorang brand owner yang orang kata berada di tiernya tersendiri, iaitu Kerambit Syndicate atau K Syndicate lah. K sedikit. Kerambit ke K? Lebih prefer K sedikit. Sebab program Johor Youth Hub. Okey. Alright Kasha, kenalkan diri Okey. secara ringkas. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Akashah bin Muhammad Shah. Saya seorang founder kepada K Syndicate lah. Oh, K Syndicate. Berasal daripada Melaka and dah duduk dekat Johor ni lebih kurang 10 tahun lebih. Dah Johor lah. Dah Johor lah. Dah Johor JB style lah. Oh, JB style brother. Oh, asal Melaka. Asal Melaka. Asal Melaka tapi bermastautin di Johor lebih 10 tahun. Nah, betul. Maknanya dah jadi orang pure 01. Boleh katakan macam tu Boleh lah. katanya tu kan. Dah faham lah selok-belok Ah, Johor dah ni. faham lah. Kalau Johor ni orang panggil kena culture. So, dah culture lah. Dah culture lah. Okay, sikit lah. alright. Street culture. Kenal street culture? Kenal Didik. Tu Didik Nazri tu. Tu semua antara orang-orang besar kat Johor juga. Betul. Antara figura-figura hebat. Tidak terlepas iaitu saudara Kasha lah. Berapa lama dah buat K Syndicate? Start pada tahun 2017. Sampai sekarang ni lebih kurang 6 tahun lebih lah. Oh, 6 tahun juga K Syndicate ni. So apa yang membuatkan kau nak buat K Syndicate? Sebenarnya kau tengok siapa? Tengok PKL ke? Kau tengok brand-brand macam Super Sunday ke dan sebagainya ke? Apa yang membuatkan kau rasa macam aku kena buat lah K Syndicate? Dia start pada tempatan fest dulu lah. Kan dulu kan famous tempatan fest. So aku pun pergilah event-event macam tu, tengok diorang keluarkan baju apa semua. So ada rasa minat nak buat brand sendiri lah. Sebab kau background memang designer lah kan? Lebih kurang designer, grafik, industri designer juga. Oh, okay. So that's why kau rasa macam why don't aku try benda ni untuk kau ada brand kau sendiri lah. Betul. And nama K Syndicate ni kenapa K Syndicate? Kenapa bukan J Syndicate? Dia sebenarnya bukan K Syndicate. Dulu aku start dengan nama Empire Kerambit. Empire Kerambit? Oh, macam Empire Kuku Besi? Oh, itu Kuku pun Besi salah satu jugalah, Oh, terinspirasi okey. lah. Dulu ada Empire Kuku Besi, ada Empire Kerabat. Kira Empire Kerabat ni dia bukan local brand lah bagi aku. Dia sekadar orang kata dia buat production baju. Bukan, dia buat production baju. Oh, okey. So bila ada orang order buat design, buat dengan dia. So aku starting tu bukan buat brand juga. Aku just buat design, katakan ada member nak buat design dia atas baju, aku yang buat. Oh, okey. Guna heat press. Alright. Tadi aku tak adalah guna seat screen tu. Starting guna heat press, beli equipment apa semua. Setahun lepas tu barulah aku balik ke brand. Setahun selepas tu maknanya 2017 lah. 2017. Dah start 2017 tu brand. kau memang Yes. disizit lah. Ya. Brand mana yang kau rasa macam kau menjadi inspirasi lah untuk K Syndicate atau Kasha tu sendiri? Local. Tak kisah, lokal kisah. ataupun Kalau untuk local, international. dulu aku tengok Super Sunday, Bob. aku design. Aku design, okay. So dua tu yang membuatkan aku rasa macam why not aku pun try buat brand sendiri kan. Baik. Speaking sikit lah. Tergelak dia orang cara serius. So untuk international part aku lagi suka tengok Off-White dengan Warren Lotus sebab dia main dengan grafik yang berat. Oh, so kau memang suka benda yang agak Art berat lah. Oh, art berat lah. berat. So sepanjang kau nak apa buat local brand kan. Ada tak orang cakap, instead aku beli local brand, biar aku beli international brand? Ada je. Ada tak apa stigma masyarakat yang macam tu? Memang ada. Sebab diorang yelah sebab international brand punya marketing power. Betul. Kita Malaysia ni boleh katakan selalu ikut budaya barat juga. Kita terikut-ikut sana. Sudut hala kita ke sana. Sudut hala kita ke sana. So diorang yang dominan kan dalam dunia ni branding diorang. So sebab itulah masyarakat lebih memandang ke arah Kau ke arah US lah international. ke Jepun? Aku lebih ke arah US juga. Sebab US Warren Lotus dengan Off-White US. Okey, memang Amerika. Amerika. So macam Kerambit tu sendiri, sebenarnya kalau tanya aku kan, aku punya pendapat aku, Kerambit Syndicate ni atau K Syndicate ni satu local brand yang tak nampak local brand pun. Apa tu? Dia nampak macam wow,
brand ni macam baik kan, macam international. So direction tu sendiri kau yang tetapkan ataupun kau ikut direction daripada brand-brand lain kan? Kau ambil and then kau cuba apply dalam direction Case Nikit tu sendiri. First aku buat research lah, tengok macam mana sesebuah brand tu dia nak masuk kepada mana-mana scene culture. So kebanyakannya diorang akan masuk skateboard punya scene, tapi kebanyakannya diorang akan masuk music punya scene dulu ataupun hip hop, rap. So dekat situlah aku cari mana-mana local punya rapper and aku cuba masuk dalam diorang punya culture lah. Kau part of diorang punya culture juga, local act ni, local rapper ni. betul. Dan kau bawa Case Nikit ni sebagai hip hop brand juga. Hip hop brand masa tahun 2018 macam tu. Masa tu siapa? Kau dengan siapa? Masa tu ada FPB, ada 81 Agenda, ada Fico Masdai, shout out to Fico, ada Ical and ramai jugalah time tu yang underground punya. FPB, Budak Taman Daya Budak Taman Daya. ataupun Force Park Boy. Yes. Pernah bersama dengan Case Nikit Pernah juga. bersama juga dulu. Sebab ada satu lagu Case Nikit Syndicate Boys. Sini ke betul? Igaramu yenare kan. Lagu tu antara yang buatkan kau punya brand spark ah. Itu boleh kata macam anthem lah dulu. Anthem. Sebab bila aku tengok brand-brand US luar negara, dia orang memang gunakan artis ni untuk represent dia orang punya brand. Contohnya? Contohnya, alamak, dia terlalu ramai. Terlalu ramai. Macam Kanye, Drake, kan semuanya disponsor brand-brand yang besar. Tapi sebelum tu brand-brand yang kecil pun akan ikut jejak langkah macam tu juga. Contoh, contoh kalau Bintril siapa pakai dulu Ada juga orang pakai kan, Pyrex. Pyrex, yes. Kan ada juga artis-artis pakai. So diorang menggunakan artis sebagai medium untuk diorang mengetengahkan lah brand diorang. Betul. So macam Case Nikit sendiri, Budak Taman Daya antara orang-orang awal yang pakai Betul. barangan Case Diorang Nikit. yang represent Case Nikit lah dulu. So masa tu Nakalness masih lagi pakai nama Baikness lah. Nakalness still Nakalness. Nakalness still Nakalness. Baikness dia ada, mungkin adik dia aku tak tahulah. So Nakalness still Nakalness lah. Nakalness still Nakalness. So macam kau buat local brand ni, apa cabaran yang dahsyat pada pendapat kau Kasha? Biasa financial lah. Cara kita nak urus tu standard lah. Kita nak uruskan kita punya cash flow. Kan? And nombor 2, kita nak cari mana supplier yang bagus kan. Supplier. Macam mana kita nak kurangkan kos. Tu dari segi production lah, cabaran dia. Yang ketiga? Yang ketiga, cuba tambah sikit. Kalau aku relevan lah. Relevan. Kau nak menjadi relevan, kau nak sentiasa relevan di mata pengguna atau di mata pembeli ni, benda tu yang kita kena contoh dari segi design, dari segi macam mana kau deliver, apa storyline dalam brand tu sendiri kan. Betul. So pada aku relevan tu pun antara faktor utama brand ni boleh kekal atau tidak. Dan itu jadi satu cabaran juga. Betul tak? Betul. Ada brand-brand lama yang power, end up dia jadi macam dah tak relevan nak pakai brand ni. Betul tak? Betul. Macam sekarang benda tu, adakah sekarang ni kau menghadapi beberapa kesukaran tersebut? Memang betul. Lumrah. Case Nikit pun memang ada menghadapi benda-benda yang macam ni. Tapi benda tu biasalah, up and down kan. Dia warna-warni dalam kehidupan. Ada naik, ada turun dia. Kasha nampak ganas macam kau cakap ni. Sebab aku nervous. Oh, nervous depan kamera Yes. Walaupun garang tapi nervous. Sebab orang selalu judge aku garang. Sebenarnya Kau tak garang? Tak garang pun. So, Kasha macam kau tengoklah. Sejauh mana local brand yang berada di Malaysia ni boleh hit satu tier yang seiring dengan international brand. Contoh kalau kita tengok local brand di Indonesia, Kompas. Sepatu Kompas tu sendiri dah beyond the market. So, adakah Malaysia ni boleh menjurus ke arah tu? Malaysia boleh menjurus ke arah tu, tapi dia mesti kena pecahkan market dia ke contohnya Singapura dulu. Baru masuk kepada Indonesia, baru dia boleh pecah ke international. Oh, dia ada laluan susu galur dia. Mungkin lah, bagi pendapat aku macam tu lah. Antara brand yang dah memecah kebuntuan tu, Aku tak rasa macam ada ke? Super Sunday aku rasa. Sebenarnya dengan Kalau aku Super Sunday lah.
Kalau dalam fashion lah. Aha. Sebab dia pun ada collaboration dengan dia pun ada Singapore punya market. And then dia Okay. pun ada collaboration dengan beberapa rakan-rakan di So Indonesia. dia Spurs Sunday power lah dekat Singapore juga. Hmm. Tapi untuk ke international, contohnya International Europe lah. punya brand rasanya belum ada lagi Malaysia. Belum ada. Kalau Malaysia aku rasa belum ada. Mungkin kes sedikit. Ada tak? Pernah tak? Ada tak buyer daripada luar? Buyer daripada luar ada Australia. Tapi itu semua orang Malaysia lah yang duduk luar. Bukannya Bukan pure. bukan pure. Pure Mak Saleh. Bukan. I love your brand. Tak ada Cuma ada seorang rapper lah daripada Mak Saleh sana pun minta sponsor, pernah jugalah. Oh. Seorang dua rapper. Sampai ke sana? Tapi aku tak post pun. Oh. So, maknanya kau bagi harapan palsu kat dia. Okey. So macam kau sendiri Kashan, selain daripada buat local brand kan, dan kau mengharapkan local brand ni boleh di luar apa? Memecah kebuntuan lah senang cakap kan, beyond the market. Ada tak kau rasa macam aku nak kena buat brand lain juga menjadi kompetitif untuk Case Nikit ni, ataupun kau rasa kau memang nak fokus dekat Case Nikit ni? Dia 50-50. Boleh je nak buat brand baru. Tapi aku rasa sebab dah ada base Case Nikit tu sendiri, aku cuba untuk kekalkan lah, sustain kan selama mana yang boleh lah. Macam Case Nikit dia punya konsep dia lebih ke arah apa? Dia lebih kepada ke arah ghetto lah, gangster lah senang kata. Oh, tapi aku dah. tak gangster pun. Cuma brand je lah yang nampak Kau baik gangster. Aku kan? baik. Kasha baik. So lebih ke arah ghetto, design dia lebih ke arah macam garang sikit, Garang ganas sikit. sikit. Betul. Oh, sebab apa? Itu cara kau nak ekspresikan emosi ke apa? Mungkin sebab aku minat kepada music hip hop tu sendiri lah. Drill. Drill. Oh. So dari situ terbawa-bawa rasa macam ghetto punya style kan. Bawa So kau nak apply dalam artwork dalam kau, artwork dan juga design. So kau apply kan dekat baju lah. Betul. Dari segi pemakaian lah. Dari segi Yang pemakaian. terbaru apa Case Nikit bakal release? Yang minggu lepas jersey. DC yang color orange. Color orange. Oh. SYND. Itu orang kata apa? Parody lah. Parody dari Parody daripada Adidas dengan Palace. Okey. Sunpal. So di apa? Diinspirasikan daripada Adidas Palace tu, kau bawa untuk Case Nikit punya Betul. stroke jugalah. Betul. Ada ubah sikit ke apa ke? Memang boleh katakan 60% lah ubah. Oh, 60% kau ubah. 60% ubah. Tapi Cuma dari dia segi punya colour, dia punya stroke? colour sama lah. Oh, abstract dia abstract still sama. sama. Dia pakai apa? Raglan eh? Tu Raglan. Macam kau sendiri start Case Nikit ni dengan seat screen ataupun kau ada satu modal kau terus buat semua benda? Start daripada set screen lah. Memang seat screen lah. Set screen. Memang buat sendiri sikit-sikit. Betul. Market pertama dia? Market pertama untuk Case Nikit Johor. Johor. Rapper-rapper Johor. Rapper Johor, aku ada buka booth time tu, diorang ada buat small gig. Oh, So dekat situ lah aku buat kecil-kecilan kan. Ada gig, kawasan tu kecil, so kat situ lah kita buka. Dekat mana tu? Time tu dekat Pattern Tebrau. Pattern Tebrau. Oh, Bani punya? Yes, Bani. Oh, mana Bani sekarang? Tak tahu lah. Lama. Shout out tu Bani. Shout out tu Bani. Kan? Dia yang orang kata apa, menyediakan tempat lah time tu. Disebabkan Bani, Sekarang Bani lah. For Sport Boy. Post Park Boys dan rapper-rapper lain terkenal, dan Case Nikit juga orang kenal dekat situ lah. Okey. So, itu sikit sebanyak pasal local brand yang kau rasa, adakah local brand ni seiring dengan international brand? Dari sudut quality, design, marketingnya, adakah yelah memang source of income kita ataupun kita punya source tu kurang, tapi nak mencapai tu adakah ianya boleh dicapai? Pada pendapat aku memang boleh capai lah. Macam ni baju baru. Ini baju baru. Ini sampel lah. Oh, sampel. Ni pun lawa, dia nampak tak macam, Tak heavy sangat lah. tak nampak local brand lah. Tak nampak logo brand lah. Ya sebab sekarang trend pun memang main puff punya printing. Oh, Y2K punya style sikit. So inilah design dia. Disizit lah. Maybe this is it. Tapi lawa t-shirt ni. Belakang pun ada juga. Tengok belakang. Ada. Oh, we outside. Kita kat luar. Kita kat luar. Kita keluar. Sebab dulu kita kat dalam. So Kasha, aku pun tak nak tarik masa panjang Okay. sebab yalah
Borak Santai ni lebih kepada nak buka diorang punya minda tentang macam hari ni segmen ni lebih kepada diorang punya how to develop the local brand lah, sebab kau sendiri pun ada local brand kau sendiri. And maybe last word untuk semua pengguna-pengguna yang kenal yang tak kenal Care Syndicate, boleh bersama-sama dalam perjuangan Care Syndicate. Nak bagi apa? Nak bagi Kata-kata terakhir. Betul. Okay, kata-kata terakhir. Terima kasih kepada yang support Care Syndicate daripada hari pertama kita orang buat brand sampailah ke hari ini. And kepada yang tak kenal, bolehlah Check it out. dekat kita orang punya IG K_Syndicate. So bolehlah tengok kita orang punya collection katalog dekat situ. Care Syndicate ni Kasha Syndicate lah. Kerambit. Bukan Kasha bukan sebab Kasha. Bukan. Tapi ironinya dia K. Dia K, dia sama lah. Okay, alright. So itu saja daripada kami berdua. Ni kawan saya, kawan lama saya. Jadi kita nak pergi minum. Saya akan bincang sikit lagi pasal local brand, macam mana local brand tu sendiri bergerak. Semoga rancangan yang dibawakan khas oleh Irda, Johor Youth Hub ni boleh memberi inspirasi dan boleh bagi korang terbuka minda lah kan, apa yang best kat Johor ni, apa yang seronok untuk korang explore. And semoga remaja-remaja, anak-anak youth di luar sana menjadi orang yang lebih berjaya, berguna melalui input-input yang kita bagi. Betul. So, sampai sini saja. Saya, Daddy Hood, aka Nur Edi bin Nur Style. Jumpa lagi.